Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal-'aqibatu lil-muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma ya Fattah, Allahumma ya Alim, Allahumma ya Khabir, Allahumma ya Mubdi, Allahumma ya Mu'in. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin, Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin, Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin. وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Alhamdulillah, berkat nikmat dan karunia-Nya itu kita masih diberi keupayaan dan kesempatan untuk berada dalam majlis kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menguatkan hati dan tenaga kita untuk berada dalam majlis-majlis ilmu seumpama ini, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi contoh teladan kita dalam segala hal. Mudah-mudahan setiap langkah, setiap gerak, setiap amal dan perbuatan kita mengikut kepada acuan yang pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, pada pagi ini kita akan sambung perbincangan kita tentang motivasi daripada surah Al-Fatihah, iaitu motivasi yang kelima yang mana kita juga sedikit dah bincangkan semalam, iaitu yang kita petik daripada firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apakah motivasi yang boleh kita dapatkan daripadanya? Itu motivasi yang berbentuk bahawa amal perbuatan yang perlu kita lakukan semasa kita hidup di dunia ini, dan merupakan pasti dia akan menjadi bekal kita pada Yaumiddin nanti, iaitu hari pembalasan tersebut, mestilah ia dalam bentuk ibadah, mestilah dalam bentuk ibadah. Dan bagaimana cara menjadikan kita mendapatkan ibadah tersebut? Maka kita boleh jadikan setiap usaha kita, setiap perkara yang kita lakukan, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk memastikan agar ibadah kita itu sempurna di sisi Allah, maka kita kena samakan atau iringkan, iringi amalan kita itu dengan doa, agar sekali lagi gunanya ibadah kita itu sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tuan-tuan dikasihi sekalian, kalau kita bergantung kepada usaha kita lah dalam melaksanakan ibadah ini, maka rasanya untuk mencapai tahap sempurna itu sangat-sangat berat, tuan-tuan dikasihi sekalian. Cubalah tengok tuan-tuan, waktu solat je lah paling tuan-tuan. Kita waktu solat tu angkat takbir bukan main lah. Allah mata ini tuan-tuan dikasihi sekalian. Kemudian letak tangan tuan-tuan, baca doa iftitah.
bukan main sedapnya rasanya tuan-tuan. Tapi dah masuk Fatihah tuan-tuan, kalau imam tuan-tuan, imam baca Fatihah, mula dah dia merangkak pergi tempat lain. Ya, tuan-tuan yang kasih sekalian, ya, dia sampailah ke akhir solat kita itu, kalau kita boleh ukur tuan-tuan, kita boleh andaikanlah berapa yang betul-betul kita yang namanya khusyuk tersebut, yang betul-betul sempurna. Siapa yang mempuas hati tuan-tuan sampai sekarang, dari awal solat itu sampai akhir tu perfect rasa kan? Pasti kita akan ada terasa bahagian-bahagian tertentu yang mana kita tidak mampu untuk menyempurnakannya. Ada bahagian-bahagian tertentu, ya. Ada rukun-rukun tertentu yang mungkin tuan-tuan kita tak mampu untuk membuat dengan baik. Kalau ikut kriteria dia, pasti ada je lah kecacatan tu kita rasa, ada kekurangan itu kita rasa. Maka inilah pentingnya doa tuan-tuan dikasih sekalian. Inilah pentingnya kita menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah sempurnakan. Di antara doa kalau boleh tuan-tuan lengkapkan, Allahumma taqabbal minna du'aana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana وتعبدنا وتمم تقصيرنا وتجوز عنا ونور بها وجوهنا يا أرحم الراحمين. Beliau tu tahu tak doa ni? Itu nampak, ini doa penyempurna amal. Nak saya tulis? Ya. Sebab apa makna? Ini di antara doa yang akan menyempurnakan amalan kita, ya. Boleh? Maksud sekalian nanti. Nanti jelas saya apa nama itu? Saya buatkan dan masuk dalam nota. Okey, boleh? Ibu tulis tak? Tangan kita lambat tulis. Baik, tuan-tuan dan kasih sekalian, so tak apa, kita masuk dalam nota nanti, ya. Yes. Apa maksud dalam doa tersebut tuan-tuan? Ya, kita ingin Rabbana taqabbal minna du'aana. Pertama sekali adalah minta agar doa kita itu diterima. Sebab dengan diterimanya doa kita itu, kita minta solat kita diterima, minta puasa kita diterima pun diterima. Pala dia dulu, ya, itu diterima dulu. Rabbana taqabbal minna du'aana, ya Allah terimalah doa kami ini ya Allah. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Wa salatana, dan solat kami. Minta sempurna, terima dia. Taqabbal minna du'ana wa salatana wa siyamana, puasa kami, puasa kita buat. Sebab memang tuan-tuan kesian, ada je, ada sebab je lah tuan-tuan, kita rasa ada kekurangan dalam puasa kita tersebut, ya, ada saja, ya. Jadi kita minta kepada Allah, terimalah ya Allah, taqabbal minna du'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana. Qiyamul lail yang kita buat, qiyamul lail tersebut termasuklah tarawih kita buat, tuan-tuan kasih sekalian. Tarawih tersebut sama jugalah, ya, takut-takut seperti sabda Nabi tuan-tuan kasih sekalian, ada orang yang berqiyamul lail tuan-tuan, yang dia dapat hanya penat dengan ngantuk dia jadi, betul, lelah pada berjaga malam. Ya, itu saja yang dia dapat, benar dan berjaga malam, itu saja yang dia dapat, dan tak dapat pahala apa-apa, ya. So ada kita Nabi, ya. Jadi tuan-tuan dengan kita tidak ingin qiyamul lail kita itu hanya dapatkan penat saja tadi. So apa cara dia? Allah dah ajar dah melalui surah apa tu? Surah Al-Fatihah ini. Itu melalui ayat yang kelima tadi apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau kena minta agar sempurnakan, ya, amalan ibadah kamu itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta itu, ya. Wasiyamana wa qiyamana wa ruku'ana. Rukuk kita, rukuk sebenarnya bagus tuan-tuan. Itu memang kita kalau kata dibayangkan tuan-tuan, letak tempayan air letak belakang kita tu, ataupun gelas cawan atas belakang kita tuan,
Orang macam mana? Dia tak akan jatuh, tak tumpah. Masalah Ustaz dah bongkok Ustaz. Belakang dah sakit dah, tak boleh nak sempurna. Kan? So tuan-tuan, di sini perlunya doa ni. Ruku'ana wa sujudana, sujud pun macam juga dah lutut dah sakit. Kan? Dan duduk atas kursi bangku tuan-tuan, tak boleh nak sempurnakan. So tuan-tuan, di sinilah perlu doa tadi tu. Wa ruku'ana wa sujudana. Yang memang saya ada pernah di Ustaz, saya memang terasa Ustaz, waktu sujud tu lain Ustaz duduk atau solat dengan duduk atas kursi ni Ustaz. Dengan solat yang kita cecahkan dahi ke lantai itu, ya Allah Ustaz, dingin sangat. Dan sekarang ni tapi lutut dah macam ni Ustaz. Sebab memang apa? Keadaan kita letakkan cecahkan kena itu adalah yang sempurna tuan-tuan. Kita terasa penghambaan diri kita kepada Allah SWT. Lain rasa dia. Sebab kita tak dapat sempurnakan itu. Minta kepada Allah supaya dia terima walaupun kita hanya mampu duduk tadi tu Puan Maria. Ataupun kita tuan-puan, kadang-kadang tuan-puan kita sebenarnya adalah ketika sujud tersebut tuan-puan, beberapa anggota yang mesti wajib kena mencecah betul-betul letak kat lantai itu. Iaitu tuan-puan, dua kaki, dua lutut, empat tu kan. Lepas tu dua tangan, lepas tu dari apa tu? 7. Ya. Jadi di sini tuan-puan lekat. Ya. Jadi ini kadang-kadang tuan-puan dikasih sekalian adalah hal-hal yang menyebabkan tuan-puan dengan sekalian tak sempurna rukun kita tadi itu, bahagian tadi itu. Inilah kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi tuan-puan yang bahwa itu ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana. Khusyuk kita, khusyuk. Yang perfectly khusyuk tu macam mana? Ya Allah tuan-puan, ada seorang hamba Allah tuan-puan yang saya pernah mengadu juga kepada saya, Ustaz, saya pernah satu kali saya salat tuan-puan memang khusyuk Ustaz. Tanda saya khusyuk, saya rasa menetes air mata ni. Menetes air mata saya ni tu. Dan sekarang tuan-puan, saya tertunggu-tunggu saat saya boleh buat macam hari itu. Ya Allah, kalau boleh datang balik, tapi tak datang-datang Ustaz. Dia pernah rasa khusyuk yang begitu, yang dia terasa tuan-puan. Apa kesan dia khusyuk ni tuan-puan? Sebenarnya kalau kita masalah kita tak sempat, sebenarnya ada satu ayat yang saya nak kongsi dalam surah Al-Baqarah tuan-puan. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dalam ayat tersebut itu kehidupan ini tuan-tuan, tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh Allah kepada kita semasa dunia ini akan berat. Memang berat. Memang berat. Tetapi tuan-tuan dikasih wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dia tidak berat bagi orang-orang yang khusyuk. Di antara apa nama itu bentuk kesan daripada khusyuk pada tuan-tuan, iaitu tugas tanggungjawab kehidupan ini kita jalani dengan begitu smoothnya, itu begitu lancarnya, dan kita tak ada keluh kesah, kita cuba jalankan dengan baik tanpa terasa berat. Itu kesan dan khusyuk. Dan dia terasa, dia memang sudah habis solat Ustaz, ringan rasanya semua benda dalam kehidupan ni. Saya rasa lain rasa dia. Dan saya tertunggu-tunggu Ustaz. Masalah tuan-tuan, dia tak boleh tunggu, dia kena prepare. Dia kena siapkan diri kita. Dia ada dia. Baik. Jadi tuan-tuan dikasihkan solat yang khusyuk seperti itu, dia akan membawa efek pada diri kita, pada kehidupan kita ini terasa ringan. Beban-beban kehidupan kita ini kita rasa tuan-tuan yang kita boleh selesaikan dengan baik. Sebab tuan-tuan yang akan membantu kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita. Macam yang saya jelaskan semalam tu, ya.
Ada orang tuan-tuan dikasih sekalian yang amal yang dia buat tu sebenarnya berat bagi orang lain, tetapi tuan-tuan bagi diri dia ringan saja. Apa rahsianya? Sebenarnya rahsianya adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi oleh itu tuan-tuan dikasih sekalian, minta kepada Allah Subhanahu wa taala khasyu'ana, khusyuk kita tu, kekhusyukan kita dalam beribadah, dalam beramal, hendaklah kita minta sempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala khasyu'ana wa ta'abbudana, dan pengabdian kami, pengabdian, ta'abbud adalah pengabdian, bukan ibadat saja. Itu pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sempurnakan juga ya Allah. Terima dia Allah. Apapun jenis pengabdian kita lah, termasuklah iaitu ibadah-ibadah umum yang kita cerita. Ya, termasuklah tuan-tuan kita membantu masyarakat luas tuan-tuan. Anggaplah itu sebagai apa? Ibadah yang kau terima ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi dalam doa tersebut? Wa tammim taqsirana, sempurnakan kekurangan kami. Itu sangat penting dalam doa itu. Boleh? Sempurnakan kekurangan kami. Sebab apa? Ada sajalah kekurangan tadi itu. Wa tammim taqsirana wa tajawaz 'anna. Wa tajawaz 'anna, tajawaz itu tadi iaitu tutup mata je lah atas kekurangan-kekurangan tu. Apa tengok macam sempurna je. Tajawaz tu dia lepaskan kita. Jangan kira sangat. Yang tadi waktu salat tu teringat kunci ke mana. Jangan kira sangat itu ya Allah. Kira. Walaupun kami memang terbabas dari itu, tapi jangan kira, jangan hisap tu. Tajawaz mana, lepaskan je lah. Ataupun tuan dikasih sekalian, ketika kita melaksanakan tersebut ada rukun yang kita lupa mungkin. Terbahagian itu yang kita lupa, rakaat dia tak sempurna. Ya. So ya Allah pada tutup mata je lah. Jangan tengok sangat. Itu maksud tajawaz sana tu. Jangan tengok sangat, jangan lihat sangat. Sehingga betul-betul wa nawwir biha qulubana, dengan semua amalan kami itu anggap dia sempurna, lihat dia lengkap, lalu beri cahaya kami dengan amalan kami itu untuk memperbaiki hati kami, memberi nur cahaya kepada hati kami ini. Bagi dia tu, gunakan itu semua tu untuk memberi cahaya pada hati kami. Amalan-amalan kita tu minta apa? Untuk memberi cahaya kepada hati kami, sehingga dengan cahaya di hati kami tersebut kami dapat mengarungi kehidupan dunia ini. Kita nampak bimbingan-bimbingan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Semua tu menawir biha qulubana ya arhamar rahimin. Terkatakan. So, tadi minta apa tu? Terima doa. Satu, dua apa? Salat, puasa, qiyam kita, kemudian rukuk kita, sujud kita, khusyuk kita, pengabdian kita, sempurnakan kekurangan, tutup mata atas kekurangan tersebut, ya. Dan terakhir apa dia? Cahayakan hati kami dengan semua amalan yang kami lakukan itu. Tutup mata. Nah, ini maksudnya tu, itu sebenarnya tuan-tuan kena kita amalkan tu. Ya, kalau boleh di antara doa kita selepas solat kita, itu yang kita buat. Amalkan. Supaya betul-betul dikasih sekalian, apa yang Allah bagi tahu kepada kita melalui surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kita amalkan. Maka setengah ulama betul-betul dikasih sekalian, dia kata sombongnya manusia kalau lepas solat dia tak berdoa. Sombongnya manusia lepas salat dia tidak berdoa. Seolah-olah apa yang dia buat itu dah sempurna dia kan. Maka tuan-tuan, Nabi pun menetapkan tuan-tuan, di antara saat atau masa doa kita mustajab adalah lepas salat. Kenapa kita tidak mengambil peluang tersebut? Ambil peluang. Dia mengambil daripada keumuman ayat Al-Quran mengatakan tuan-tuan, apabila telah selesai salat maka bertebaran kamu di muka bumi. Memang habis salat tuan-tuan, Assalamualaikum, Assalamualaikum, pong. Dia ambil Al-Quran. Dan dia lupa ada hadis Nabi yang mengatakan adalah sebaik-baik waktu berdoa adalah selepas salat.
Kenapa tak gunakan? Hisap diri kita, saya lah terutama, ya Allah, mudah-mudahan melupa benda ni. So bagi ruang sikit, zikir, ingat Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita berdoa. Kita berdoa. Sama ada tuan-tuan nak buat sendiri, buat berjemaah tu bagi saya tak ada masalah. Ya, yang penting jangan lupa berdoa. Sebab Allah sendiri di dalam Al-Quran ni, dalam surah Al-Fatihah, dia kata lah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembah aku, lepas tu kamu minta aku. Dia suruh kita sekalikan benda tu. Iaitu antara ibadah dengan doa tak boleh nak dipisahkan. Dia saling membantu, dia saling melengkapkan, ya, sehingga sempurnalah amalan kita itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pada semalam saya sudah menerangkan kepada tuan-tuan tentang ibadah khas dengan ibadah umum, ya, ibadah am, ya. Iaitu saya katakan tuan-tuan kasih sekalian, ibadah khas adalah ibadah fardu, amalan-amalan fardu, ya, yang mana cara dan bentuk-bentuknya itu sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Hadis. Ada hukum syarak yang menjelaskannya itu. Dan tuan-tuan dikasih sekarang ada yang amalan bersifat umum, ya, iaitu ibadah yang bersifat umum. Ibadah yang bersifat umum tuan-tuan adalah aktiviti harian kita yang kita tukar menjadi aktiviti ibadah. Dengan cara apa tuan-tuan? Dengan cara meniatkan semua yang kita lakukan itu adalah untuk ibadah, ya, niatkan, ya. Macam mana nak niatkan? Ya, tuan-tuan yang kasih sekalian, antara yang tuan-tuan boleh lakukan adalah satu, sebelum tuan-tuan tidur, tuan-tuan berfikir tentang apa yang kita nak rancang besok. Sebenarnya tuan-tuan dikasih sekalian, kajian dekat barat sendiri menjelaskan tuan-tuan, di antara kejayaan orang adalah apabila dia merancang apa yang nak buat besok. Apa yang nak buat besok, jelas bagi dia. Satu lagi tuan-tuan yang saya sekalian, kalau boleh tengok kalender. Tahu. So tuan-tuan, waktu merancang tersebut, waktu tuan-tuan fikirkan apa yang tuan-tuan nak buat besok tersebut, aku nak jogging besok. Contoh, sebenarnya aktiviti harian, aktiviti untuk diri kita, kesihatan kita. Tapi tuan-tuan kata, waktu kita dah fikir tersebut, besok aku berjogging, ya Allah, jadikan jogging aku ini ibadah. Apa lagi tuan-tuan nak buat besok? Besok aku nak masak nasi kerabu untuk anak keluarga saya. Kalau lebih boleh bagi Ustaz Firdaus. Lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So ada, ya Allah, itu adalah jadikan dia ibadah, ya Allah. So masa tu lagi kita sudah set dah. Terlupa tuan-tuan, waktu tuan-tuan melakukannya tadi itu, maka dia sudah didahului oleh niat yang mulia sebelum itu. Sama juga sebenarnya niat puasa ada dua kan. Satu niat yang di awal bulan tu tuan-tuan cover semua. Ya Allah, sengaja aku berpuasa pada bulan Ramadan ini selama berapa hari kemarin? Kalau 30 hari kerana-Mu ya Allah. Tahu tak? Ya. Yang lagi lepas tu pada satu persatu untuk memantapkan lagi, setiap nak puasa kita berniat lagi. Kadang-kadang imam malam tu dia ingatkan niat puasa untuk besok. Padahal tu pun nak puasa besok pagi kan, tapi nak niat malam dah. Itu salah satu bentuk tu, cara yang saya cakap tadi tu, iaitu malam itu kita sudah sediakan. Satu cara dia. Jadi apa dia? Buat sebelum tu. Ustaz, saya ni masalah dia Ustaz tidur saya tak menentu. Kadang-kadang duduk-duduk je depan TV Ustaz dah terlelap Ustaz. Bila nak fikir benda tu Ustaz? Kalau kita baca hadis Nabi tuan-tuan, Nabi tak ada yang tidur terlelap. Tidur
pun terlelap maksudnya betul, tak sengaja. Nabi tidur dia adalah sentiasa sengaja, didahului dengan amalan-amalannya. Sahabat yang matu betul mata dia tuan, dan dia mengamalkan sunnah dia, menghala ke mana? Ke kiblat, baca amalan-amalan dia, lepas tu tidur. Ini kalau cara Nabi lah. Semana tuan Nabi pun tuan yang sekarang dia mengamalkan perkara tersebut. Dia bukan tidur saja ya. So oleh itu tuan, itu cara dia. Di antara cadangan saya pada malam tu sebelum kita nak tidur tu, kita sudah sedia dengan apa yang kita nak buat besok. Setiap kebaikan yang kita lakukan tersebut tuan yang sekalian, kita sudah niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, satu ketaatan untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan yang sekalian, orang tidak merancang apa yang nak dia buat besok, sehingga tuan orang yang tolong rancangkan program untuk dia. Bagaimana jadi dia tuan ketika kita tak merancang tuan, awak besok free tak? Jom kita window shopping. Lama dah tak jalan. Satu Karena memang tak rancang, kita tak ada program apa-apa tuan, maka boleh jom, saya pun dah boring kat rumah ni Seorang tolong rancangan kita. Tapi tuan, kalau awal-awal kita sudah kata bahawasanya pukul 8.30 sampai pukul 10 aku ada kuliah. Lepas tu pula aku ada tadarus. Lepas tu pula aku nak masak. Lepas tu pula aku nak ambil anak. Lepas tu pula aku nak tolong suami. Lepas tu pula ada bila kau nak kosong ni? Memang tak ada kosong pun Kita dah jelas dah apa nak buat. Kalaulah memang tuan mustahab betul, dia nak minta tolong tuan boleh cancelkan. Tengok mana amalan yang bersifat individu saya cakap. Kalau orang tersebut perlu bantuan, tuan yang saya bantuan orang tersebut tuan perlu ini kan. Sebab hadis Nabi ada menyebutkan bahawasanya siapa yang menyempurnakan hajat seseorang, maka dia itu lebih baik daripada iktikaf di masjid aku ini di bulan yang mulia ini, dia kata. Apa maksudnya itu? Disempurnakan hajat itu lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi tuan-tuan tahu bahawa solat adalah 1000 kebaikan, umpama 1000 rakaat, kan? Tuan-tuan dikasih sekarang itu lebih baik. Mana kalau kita iktikaf tuan, kita akan baca Quran, kita akan zikir semua, baca Quran, semua itu lebih baik daripada itu tak ada bandingannya kalau sekiranya kita menunaikan hajat orang. Kalau memanglah penting, tolonglah aku ni, aku ni nak pergi hospital, tak ada orang yang nak hantar aku ni. Boleh tak kau teman, kau bawa aku? Ayo, jom. Walaupun sebenarnya kita tadi nak khatam 30 juz Quran, ataupun kita nak solat duha 12 rakaat. Masa tu orang perlukan bantuan. Mana nak dulukan tu. Itu lebih mulia, itu lebih banyak ganjarannya daripada kita beramal untuk diri kita sendiri. So oleh itu tuan-tuan dikasih sekalian, semalam pun saya ada berkongsi pada tuan-tuan tentang itu ibadah am tadi itu, ibadah umum tadi itu. Tuan-tuan yang sekalian, yang perlu kita lakukan adalah kita perhatikan keikhlasan kita. Ini kunci semua amal ibadah. Pada tuan-tuan dikasih sekalian, keikhlasan ialah kunci semua amal ibadah diterima dan bernilai di sisi Allah. Sekali lagi, apa kunci dia? Keikhlasan. Keikhlasan kunci semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau amal ibadah tersebut banyak manfaatnya, membantu orang dalam keadaan tersepit, susah, besarlah nilainya kiranya tuan-tuan. Tapi tak ada ikhlas tuan-tuan, dia akan sia-sia, tak ada apa-apa. Soalan dasar dia mesti ikhlas. So lepas ikhlas tu tuan-tuan, barulah kita akan letak grade dia. Grade yang pertama tuan-tuan kena jadi perhatianlah,
sahaja yang kira segera. Artinya orang yang kita nak bantu tersebut perlukan bantuan segera. Ya, nak cepat. Ya, maka tuan-tuan, orang inilah yang akan kita utamakan dulu. Ya. Lepas tu tuan-tuan dikasih sekalian, kalau tak ada tu tuan-tuan dikasih sekalian, baru kita akan tengok mana yang paling banyak manfaat dia. Mana yang paling banyak manfaat dia. Kalau banyak manfaat dia tu, saya dah cerita semalam dah macam mana konsep banyak manfaat ni. Ya, so ini mudah-mudahan tuan-tuan masih ingat lagi banyak manfaat dia. Yang ketiga, tuan-tuan dikasih lama kesan dia. Maksudnya adalah manfaat yang akan diterima orang tersebut adalah bersambung-sambung kalau boleh. Dan mati pun kita dia masih berjalan lagi, masih ada kesannya lagi. Maka dalam surah Yasin yang tuan-tuan baca, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan yang mati, wa naktubu, dan kami menulis, wa naktubu ma qaddamu, apa yang mereka buat. Qaddamu itu apa itu? Apa yang mereka lakukan sendiri. Wa atharahum, dan kesan-kesan mereka. Athar itu apa itu? Kesan-kesan dia. Apa maksud kesan itu? Itu tadi tu manfaat yang boleh dirasa oleh orang selepas dia buat tu. Ada orang buat, tuan-tuan, dia buat setakat kesan pada diri dia tu, yang saya kata tadi tu. Ada orang, tuan-tuan, saya kesan dia tu bersambung-sambung, multi level yang kita cakap sebelum ni. Baik. Dan kata Allah, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Dan semua tu kami letakkan dalam satu kitab, satu buku. Yang mana semua yang mereka lakukan, walaupun sebesar biji zarah pun masuk dalam hitungan tu. Ya, masuk dalam catatan tadi itu. Ini yang diingatkan oleh Allah SWT. So, apakah yang perlu kita lakukan dalam menentukan ibadah tersebut? Tadi satu apa? Ikhlas. Lepas tu barulah kita akan mana yang segera, yang mana emergency, darurat tu dulukan dia. Ya. Yang tu banyak manfaat. Yang ketiga, betul-betul lagi segera lama kesan dia. Ya, ini buatlah amalan. Ya. Baik, tuan-tuan dikasih sekalian, prinsip saya selalu ulang kalau untuk diri saya, bahkan kepada pekerja saya ingatkan. Prinsip kita adalah buat sahaja. Sebab Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Wa qul i'malu, katakan, buat sajalah, i'malu, beramallah kamu, buat jelah. I'malu, apa itu? Beramallah kamu, buat sajalah oleh kamu, buat sajalah. Maka tuan-tuan, nescaya Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman akan melihat amalan kamu itu. Tuan-tuan kasihkan, yang boleh menilai amalan kita, yang tahu nilai amalan kita, orang yang memang geng-geng kita juga. Nah, harapkan tuan-tuan dikasih orang yang tak faham amalan tersebut menilai amalan kita, tuan-tuan, memang mereka tak faham. Kalau tuan-tuan ada kebaikan, tuan-tuan, ya, tuan-tuan lakukan. Siapa yang akan tahu nilai kebaikan itu? Orang yang pernah belajar tentang kebaikan tersebut, orang yang pernah beramal dengan kebaikan tersebut. Jangan Datuk, ada orang nanti tuan-tuan akan mengatakan, apalah dia nak dibuat ni, bagaimana dia nak buat ni, macam mana dia nak buat ni, tuan-tuan. Dia banyak komentar dia, tuan-tuan, yang kasihkan. Ya, yang kadang komentar tadi tersebut akan menjejaskan semangat kita. Tuan-tuan kasih sekalian,
Jangan nak harapkan penilaian daripada mereka. Ya. Saya nak tanya tuan-tuan, yang boleh menilai cikgu itu adalah cikgu terbaik siapa dia? Betul-betul. Atau saya nak tanya, siapa boleh menilai tuan-tuan ustaz tu sekira ustaz terbaik? Murid ke? Murid kadang-kadang dia sedap dengar dia. Jelas Allah ya. Kalau manusia lah, dia kepada manusia, itu ya, orang yang sejenis dengan dia, ustaz juga, yang mempunyai level ilmu mungkin lebih tinggi daripada dia, dia boleh. Kadang-kadang tuan-tuan, saya tak nafikan, mungkin ada saya tersilap. Tuan-tuan tak pasal silap saya, kan? Sebab apa? Tak level. Siapa yang boleh menilai bahawa saya ada melakukan kesilapan itu? Ustaznya mungkin, ilmu juga. So tuan-tuan dikasih, yang mengetahui nilai amalan kita adalah yang memang yang lebih tahu. Sore itu tuan-tuan dikasih, yang tahu tentang nilai amalan orang beriman itu adalah orang beriman juga. Coba yang kata teman, dia tak pernah salat, dia komen pula salat kita. Salat macam tu, dia kata. Dia tak pernah buat. Lalu dia menilai tentang apa yang kita buat. Coba bayangkan, apa jadi? Masalah jadi. So oleh itu tuan-tuan, Allah kata pada yang akan betul-betul dapat memberi penilaian yang tepat terhadap amalan kamu, yang akan appreciate, yang akan menghargai amalan kamu, ada orang yang akan sejenis dengan kamu. Siapa dia? Itu tuan-tuan yang orang-orang yang beriman. Ya, Allah dan Rasul itu kalau memang dia nampak tuan-tuan amal kebaikan itu, Allah akan lihat. Ya, Allah akan perhatikan, Rasul dan memperhatikan. So maknanya tuan-tuan ya, seolah-olah kalau saya ambil daripada ayat ini tuan-tuan, bahawa setiap kebaikan yang kita lakukan itu dapat oleh Allah, dilaporkan kepada Allah Al-Lihat, dan dilaporkan juga kepada Rasul. Umat kamu Muhammad buat ini. Ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya tuan-tuan, setiap kebaikan dilakukan oleh manusia ini tuan-tuan, manusia ini tuan-tuan, akan ada beritanya kepada alam gaib itu. Malaikat tahu, malaikat sampaikan. Sebagaimana tuan-tuan tahu bahwasanya majlis ilmu ni, di antara faedahnya kata Rasulullah dalam hadis sahih daripada bahwasanya malaikat akan bercerita di kalangan penduduk langit itu, malaikat-malaikat yang ada itu, dia cerita balik apa yang kita lakukan ini. Ya. Jadi di sini tuan-tuan dikasih sekalian, ketika kita sudah tahu bahawa ada satu kebaikan yang kita lakukan dan kita sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan tuan-tuan dikasih sekalian, maka apa yang kita kena lakukan? Buat je lah. Buat sajalah. Jangan tunggu orang. Buat je lah. Kalau kita memang dah mengikut apa syarat-syarat yang sudah ditetapkan tuan-tuan, buat je. Start buat. Orang kadang-kadang tuan-tuan yang kalau dia tak buat tuan-tuan, kadang dia tak nampak apa yang kita buat tu. Kita plan tu, kita ada gambaran di kepala kita ni tuan-tuan sekalian. Dan kita cuba terangkan kepada dia. Dan ketika diterangkan tersebut tuan-tuan sekalian, dia tak tangkap. Sebab dia tak pernah nampak. Dia tak pernah buat. Maka buatnya aku. Tapi saya rasa masalah dia macam ni. Kalau itu masalah dia macam tu. Apa yang tak orang apa? Dia hanya ketika kita melihat dia nampak masalah selalu. Ada orang. Dia nampak masalah. Ustaz, kalau buat tu Ustaz, nanti orang ini akan kata macam ni Ustaz. Ini macam tuan-tuan, sampai bila kita nak buat sesuatu kena approval orang?
So kalau tuan-puan sudah ikut acuan yang saya bagi pada tuan-puan ni, ikhlas tuan-puan. Tuan-puan ikhlas. Tuan-puan memang ikhlas, tak ada apapun niat apapun. Dan tuan-puan tahu itu adalah amal kebaikan tuan-puan. Saya perlu bantu orang ni, saya perlu tolong orang ni. Memang mereka perlukan pertolongan. Dan kalau saya tolong ni akan banyak manfaatnya, akan jelas kesan dia. Tuan-puan, tolonglah. Tolong dia. Nanti orang kata, tak payah tolong dia, aku hari tu pun tolong, tapi dia tak sedari. Ada kan tuan-puan? Tuan-puan kasih sekalian, mana kalau dia ingat cerita dia tadi tu balik tuan, batal pahala sedekah dia tadi tu. Sebab dia mungkin apa yang telah dia beri, apa yang dia amalkan. So tuan-puan, apa jawapannya? Itu awak punya pasal. Tapi saya memang ada keinginan nak memberi. Bagi je lah. Ya? Memberi, kata orang kampung saya, unconditionally. No? Apa tu? Tanpa syarat. Banyak kita tuan-puan memberi ada condition. Ada condition. Ada syarat-syarat dia. So memberilah tanpa syarat tuan-puan. Nabi macam tu, dia memberi tanpa syarat. Bagi je, beri je. Ketika memang kita tak ikhlas. Sebab tuan-puan nak dapatkan keikhlasan yang seperti itu, tuan-puan takkan jumpa orang punya. Masa tu tuan-puan terbagi tu, inilah pahala paling besar. Saya nak gitu tuan-puan. Di antara paling besar tuan-puan dikasih sekalian adalah, iaitu ketika banyak godaan supaya kita jangan buat. Syaitan dia akan kata jangan buat. Dia bisikkan macam-macam. Tapi tuan-puan, buka juga poket yang berjahit 10. Ada 10 butang di dalam itu. Buka juga tuan-puan, keluar juga itu. Dan tuan-puan dikasih. Itu yang paling bagus sebenarnya. Ya. Nah kita kadang-kadang tuan-puan tak boleh tu. Kalau ada orang kata tuan-puan, ya susah hatilah saya, macam mana ya, tak jadilah. Masuk batal. Bertepuk syaitan tuan-puan. Congratulations. Tahniah. Sebab apa tuan? Itu yang dia nak tunggu. Saudara syaitan ada? Berapa kali tuan-puan pernah berlaku pada diri kita perkara itu?